Iman yang dirahmati Allah, kita masih lagi diberikan kenikmatan, kita masih lagi diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita lihat beberapa perkara yang berlaku kebelakangan ini, iaitu bila mana masyarakat kita mula menyebarkan berita-berita yang mungkin kurang tepatnya. Dan bila mana berita-berita yang disebarkan ini, kita sebagai umat Islam, perkara yang pertama yang perlu kita lakukan, jangan terus forward, iaitu kita semak dulu berita tersebut sama ada ia adalah perkara yang benar ataupun sebaliknya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang satu orang fasik kepada kamu membawa satu berita, fatabayyanu, maka selidiklah terlebih dahulu. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita kena faham satu perkara. Media ni tuan-tuan, dia akan menggunakan tajuk-tajuk yang menarik minat orang untuk baca, walaupun hakikatnya tajuk tersebut tidak menggambarkan apa cerita yang nak disampaikan. Ini kita kena fahamkan, ini memang mainan media. Orang media memang akan sebut begitu. Sama juga tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun kita nak menulis apa-apa status di Facebook dan seumpamanya, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya kongsikan satu perkara dengan tuan-tuan. Kami dapat satu keratan mesej yang cerita tentang apa ya, harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati ini, ada satu company, ada satu syarikat boleh uruskan dalam masa 30 hari. Dia sebutkan di sini, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 solusi, 3 perkara jaminan yang mereka boleh berikan. Apa nama syarikat ni? Syariah. Saya pun tak tahu, tak pernah berurusan dengan ni. Cuma kami dapat di media sosial, dan bila mana mesej ini diforwardkan kepada kami. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kata apa? Yang pertama, harta diserah kepada waris dalam masa tempoh 30 hari daripada kematian. Laju ni tuan-tuan, maksud saya laju. Kalau urusan pusaka, pejabat pusaka kecil, kita hantar borang permohonan, kemudian dia akan proses borang tu lebih kurang 7 bulan. Kenapa 7 bulan? Setiap aset yang dimohon untuk pusaka kecil itu, setiap aset itu akan dinilaikan. Dan ketika mana kita dalam proses bicara kuasa, dia akan sebut satu persatu nilaian pada aset-aset yang dituntut atas si mati. Itu yang pertama, tak ada masalah. Kalau dia kata dia boleh buat dalam masa 30 hari, bagus, kita setuju. Tapi perkara yang kedua, disebut apa? Waris diutamakan dahulu sebelum tuntutan segala hutang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa mesej ini, elakkan daripada tuan-tuan share ataupun forward. Kerana apa? Yang kedua, disebut apa dia? Waris diutamakan terlebih dahulu sebelum tuntutan hutang si mati. Ini menyalahi hukum. Bukan menyalahi cakap saya, tetapi menyalahi hukum. Hukum apa dia? Hukum pengurusan pusaka. Ia bercanggah dengan ayat Al-Quran yang disebutkan pada surah An-Nisa pada ayat yang ke-12. Pada ayat ke-12 disebutkan min ba'di wasiyatin yusi biha al-dain, iaitu pembahagian harta kepada waris min ba'di, selepas ditunaikan wasiat si mati, al-dain ataupun hutang si mati. Jadi antara waris dengan hutang, mana lebih utama untuk diselesaikan? Hutang dulu, baru daripada waris. Sebab itu saya sebut selalu dalam kuliah faraid saya, tuan-tuan, kalaulah si mati meninggalkan harta banyak buku 1 juta, tapi hutang dia 999,099 ringgit, bakinya tinggal berapa? RM3. Itulah yang akan diberikan pada ahli waris. Sekalipun ahli waris ada 10, bagilah RM1 tu, seorang komisien betul? Dapat seorang solusi. Maka ini tuntutan yang disebut di dalam Al-Quran. Sama juga tuan-tuan, kita berniaga sekalipun, maka berniagalah mengikut hukum syarak.
Kita tengok biasa dekat Malaysia tak berlaku terakhir cerita tentang apa yang injek ikan dengan air. Kita tak tahu lah kalau dekat masa khidmat jadi tak jadilah, saya rasa mudah-mudahan. Jadi biasa kita tengok dekat luar negara ni, dia injek apa ikan dengan air, dia injek ayam dengan air supaya bila mana ikan tu keras tambah berat, maka menguntungkan pada penjual. Ini pun salah. Maka perniagaan ini perniagaan yang haram, tuan-tuan. Totally tenang, senang, tegak cakap haram. Sama juga sebagaimana yang dipromosikan oleh syarikat ini, maka ini haram. Sebab itu bertentangan dengan siapa? Dengan hukum hakam yang Allah tetapkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan muslimin muslimat, kata company ini boleh pilih siapa yang anda ingin berikan harta. Lagi dahsyat. Ini kalau dia jadi penasihat syariah, tuan-tuan, bukan penasihat ni punah sihat, tuan-tuan. Punah sungguh nasihat yang dibagi. Yang ketiga dia kata apa? Boleh diberikan pada sesiapa sahaja yang anda nak berikan harta. Maka ini salah. Dalam hukum hakam pengurusan usaha, maka faraid ini adalah kewajipan. Bila faraid ini kewajipan, apa jadi pun faraid duduk depan sekali. Sekalipun tuan-tuan ada merancang nak buat wasiat. Contoh pagi tadi tuan-tuan satu jemaah datang berjumpa saja, habis daripada kuliah subuh dekat At-Taqwa Taman Kota Masai. Maka ada seorang ampang dia datang. Dia kata, Ustaz, macam mana Ustaz, ayah saya sebelum dia meninggal, dia buat wasiat. Dia kata kalau ayah meninggal, harta ayah ni bagi sama rata dia antara adik-beradik. Maksudnya antara anak-anak tu lah, lelaki dan perempuan, bagi sama rata sahaja. Tuan-tuan, wasiat ini betul, antara wasiatnya adalah pesanan. Pesanan ni wasiat tadi. Akan tetapi 100% ke kita wajib untuk ikut wasiat yang ayah dibuat? Tidak. Kenapa saya sebut tidak? Kerana wasiat yang ayah ini buat adalah wasiat yang bertentangan dengan hukum syarak. Apa hukum syaraknya? Hukum syarak yang berlaku kematian faraid itu wajib. Jadi ayah buat satu wasiat yang melanggar hukum faraid, maka wasiat ayah tak perlu ditentukan. Kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita, dia kata ini wasiat ayah ni, takkan kita nak biarkan ayah tersiksa dalam kubur sebab kita tak laksanakan wasiat dia. Tidak. Sebab wasiat ini itu adalah bertentangan dengan hukum yang Allah dah sediakan untuk kita. Apa dia? Faraid. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, andai kata wasiat-wasiat yang lain, baru kita akan perhatikan satu persatu. Contoh, ayat wasiatkan apa dia? RM3,000 untuk buat badal haji untuk ayah. Wajib tunaikan? Ini wajib. Sebab apa? Sebab ayah belum pergi haji. Jadi haji itu hutang kepada ayah. Gunakan harta dia, ayah kuatkan supaya anak sedar yang ayah ini berhutang daripada tuntutan syar'i. Maka ayah ini buat wasiat supaya anak dia sedar. Ini penting. Ini prioriti yang kamu kena selesaikan. Apa dia? Badal haji. Saya sebut badal haji, tuan-tuan, sebab pagi tadi pun ada satu panggilan telefon daripada satu jemaah Pasir Gudang. Dia tak pasti dia duduk mana. Dia tanya berkenaan dengan isu haji yang belum dilaksanakan oleh arwah ataupun si mati. Jadi kewajipan pada kita waris yang masih hidup untuk apa? Untuk selesaikan. Nak menggunakan daripada mana? Harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekalipun kita sayang harta, kita nak bagikan pada orang-orang tertentu sahaja, maka ikutlah landasan hukum. Maka sahabat-sahabat saya kena berurusan dengan company ini, nak tanya dia, kita bukan nak kata kita betul, cuma kita nak tanya dia apa benda solusi yang dibagi ini. Kalau dia ada penasihat syariah, kita nak tanya juga dengan penasihat syariah aja, ini ayat Quran mana yang diambil membolehkan bahawa si mati boleh bagi siapa sahaja waris yang dia nak bagi. Dia boleh utamakan waris dulu berbanding dengan tuntutan hutang. Sebab tu tuan-tuan, kesilapan pernah jadi. Pada satu kes yang saya dapat, kesilapan pernah jadi macam mana? Harta si mati banyak, tetapi oleh kerana dibagi dulu pada waris sebelum dilaksanakan hutang. Sebelum diselesaikan hutang, dia buat pembahagian dulu di antara waris. Tuan-tuan, akhirnya yang menanggung siapa? Isteri si mati. Sedangkan hutang si mati itu boleh diselesaikan dengan harta yang dia ada. Selesaikan dulu, berapa baki itulah untuk waris. Jangan bagi dulu. Dia umpamanya tuan-tuan, kita dapat gaji bulanan,
kita beli kehendak dulu, bukan keperluan. Apalah apa. Lagi lah musim-musim raya ni kan. Kalau dia jadi memang betul-betul raya tuan-tuan, duit kita pun tak pun nanti hujung bulan raya. Rumah pun nanti hujung bulan raya. Hujung-hujung bulan nak beli pampers anak pun kadang-kadang tak ada. Sebab apa? Sebab dah terlalu menggunakan keperluan-keperluan yang lain. Nak raya ni kena sepuluh baru. Contoh. Ini saya sebut contoh. Oleh kerana dia menggunakan perkara-perkara yang lain dulu, akhirnya kewajipan dia selesai untuk bulan tersebut tidak boleh diselesaikan. Sebab apa? Dia habis. Begitu juga maksudnya kalau harta yang ditinggalkan oleh si mati, tapi kamu tak selesaikan hutang dia dulu, kamu bagi dulu di antara waris ini, maka hutangnya itu akan tertolak. Yang berdosa bukan si mati, sebab si mati ada harta, boleh diselesaikan hutangnya. Kesilapan yang berdosa siapa tuan-tuan adalah waris yang tidak amanah. Maka bertepatan dengan tajuk yang kita nak bincangkan dalam 10 golongan yang diusir di padang mahsyar nanti, pada golongan yang ke-8, mereka ini dihalang dalam keadaan wujud. Tuan-tuan, kita ambil contoh begini. Alhamdulillah Allah beri kenikmatan pada kita, mata kita boleh melihat. Sekalipun orang yang pakai cermin mata ni tuan-tuan, nikmat daripada langit kan. Sebab tu tak mula tak nampak lah. Kalau tak pakai cermin mata mungkin silau tak nampak dan semuanya dah tarik nikmat tu. Bila tuan-tuan yang masih lagi tak perlu pakai spek mata dan seumpamanya, maka alhamdulillah kita syukur atas nikmat yang Allah beri. Tetapi tuan-tuan, ada orang nanti yang mereka ini akan dihalau daripada padang mahsyar dalam keadaan mereka dibuta. Siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang daripada golongan yang curang dalam menetapkan hukum. Maksud curang dalam menetapkan hukum ni macam mana? Contoh, bila mana ada dua orang yang melakukan kesalahan, dia sebagai hakim yang nak menjatuhkan hukum. Oleh kerana A dengan B, A ni orang yang rapat dengan dia, maka dia pandang sebelah mata kesalahan ini, maka dia melepaskan. Yang B ni yang tak rapat dengan dia, maka dia kata kita kena jatuh hukum, inilah hukum adik. Kalau orang tahu ini hukum adik, saya merujuk pada Al-Quran. Sedangkan yang pertama tadi, dia menipu dalam menetapkan hukum. Fahkum bima anzalallah. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, fahkum, maka kamu jatuhkan hukum bima, dengan apa anzalallah yang Allah turunkan itu, merujuk kepada apa? Al-Quranul. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala fa'altum nadimin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Tuan-tuan, ceritanya begitu. Dalam penetapan hukum fiqh ni tuan-tuan, ini saya kongsikan dengan tuan-tuan gambaran secara umum yang kita faham, sekadar maklumat kita orang-orang adalah hukum fiqh. Sebelum datangnya hukum fiqh ini tuan-tuan, ni ada istilah usul fiqh. Usul fiqh ni apa? Asal usul fiqh tu datang daripada mana? Fiqh ni cerita tentang hukum. Kalau sahabat-sahabat yang dulu belajar tuan-tuan, fiqh ni yang kita belajar, solat, wudu, zakat, ini fiqh. Kalau usul fiqh, dia mengkaji ayat Al-Quran yang datang cerita tentang solat tu daripada ayat ini. Itu usul fiqh. Ada yang ketiga ni tuan-tuan, disebut sebagai qawaid fiqhiyah, kaedah pelaksanaan fiqh. Contoh ya tuan-tuan muslimin muslimat, wa aqimus solat. Ayat ni usul fiqh dia sebut, okey, ni ayat yang cerita tentang fiqh, tentang ibadah. Ibadah tu fiqh menyebutkan ibadahnya solat. Kemudian kaedah pelaksanaan solat itu qawaid fiqhiyah. Dan qawaid fiqhiyah ni tuan-tuan, antara contoh dalam bab solat ni, kalau kita terlupa tuan-tuan antara rakaat ketiga, rakaat keempat, rakaat ketiga, rakaat keempat, maka kita ambil rakaat yang berapa? 3.
Kalau dalam kaedah fiqh disebutkan, sebab apa? Sekalipun mungkin kita dah buat agak tempat, tapi kita lupa. Maka kita ambil 3 sebagai langkah untuk berhati-hati. Maka ini kawaid fiqhiyah. Sama juga kita lupa tuan-tuan, antara rakaat keempat ke lima, mana satu nak ambil tuan-tuan? 4 je lah, mana ada solat sampai 5 rakaat tuan-tuan. Ini trik je. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sama juga dalam bab hutang. Kita tahu kita ada hutang dengan kawan ni, tapi kita lupa, aku ni dah bayar ke belum ni? Aku ni dah bayar ke belum? Sekalipun mungkin kita dah bayar, bila tanya kawan tu pun dia kata, aku tak ingat belum bayar ke belum. Kita kena ambil kita belum bayar. Kita kena ambil yang kita belum bayar. Sama kaedahnya sebagaimana solat tadi. Tapi kalau kawan tu kata tak apa, halal lah, alhamdulillah halal. Tuan-tuan, tapi kita tak boleh buat, aku lupa lah aku dah bayar ke belum hutang kau, halal sudah. Padahal kita tahu belum bayar pun. Saja nak minta halal tuan-tuan. Oh, ni pandai betul trik dia kan. Dia tak boleh. Tapi kalau kawan tu kata tak apalah, aku halalkanlah sekian-sekian perkara, dia kata dia halalkan, alhamdulillah. Maka ini kawan yang fikir. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menetapkan hukum ini disebut dalam kaedah fiqh, biarlah kita ini tersalah mengampunkan berbanding dengan kita tersalah menjatuhkan hukum. Maksudnya apa? Contoh, kita ni sebagai orang yang berkuasa, dalam nak menjatuhkan hukum, bila kita tersalah memberi keampunan ataupun kemaafan pada pesalah, berbanding dengan kita tersalah menjatuhkan hukum. Maksud tersalah menjatuhkan hukum, dia memang tak bersalah, tapi oleh kerana saksi. Tuan-tuan, dalam pembicaraan biasa kepetahan saksi lah, kepetahan orang yang sebagai peguam ni. Dia tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat, bila dalam pembicaraan ini adalah bukti dan seumpamanya. Tuan-tuan muslimin muslimat, katalah dua orang anak kita ni bergaduh. Maka bila anak kita ni bergaduh ni tuan-tuan, yang kakak kata adik, adik kata kakak. Katalah kita, biasanya orang kita ni tuan-tuan, dia akan guna kaedah ni besar salah. Antara adik dengan kakak bergaduh, maka biasanya kita akan kata biasa sebut seumpamanya tuan-tuannya, kakak bersalah. Maka kita hukum kakak, tak kisahlah boleh-boleh kita bagi pada kakak, sedangkan kakak tak bersalah. Maka ini kesilapan pada pemerintah ataupun pada ayah atau ibu yang menjatuhkan hukum. Biarlah kita tersalah memberi keampunan, kita tersalah memaafkan. Sebenarnya memang salah, tapi kita maafkan, itu lebih baik berbanding dengan kita berhukum tapi dia tak bersalah. Tuan-tuan, kalau anak kita sebagai contoh, memang dia tak bersalah, tapi kita jatuhkan hukum pada dia akan simpan apa tuan-tuan? Dia akan simpan perasaan marah kepada mak ayah. Dia sebagai contoh. Sama juga tuan-tuan, orang yang tak bersalah dijatuhkan hukum bersalah, mungkin dia kena tindakan buang daerah dan seumpamanya, dia tak bersalah pun. Mungkin fitnah itu datang pada dia. Sebab itu dalam surah Al-Hujurat tadi dimulakan, wahai orang-orang yang beriman, datang seorang yang fasik pada kamu, bawa satu berita, fatabayyanu, selidik dulu berita ni. Antaranya kamu kena tengok siapa yang bawa berita ni. Kalau dia yang jenis yang bawa berita ni tuan-tuan, jenis yang kalau dia 10 perkara dia cakap, 15 kita tak boleh percaya. Maka jangan kita ambil kata adil tu, kita kena sendiri pula yang lain. Dia baru cakap 10 tuan-tuan, tapi 15 tak boleh percaya. 5 lagi yang dia nak cakap akan datang tu, memang semua yang tipu. Maka ini kita kena sendiri. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Maksudnya iaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkan dan membuat kerosakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagi orang-orang yang fasik, tempat mereka ni tak ada tempat lain tuan-tuan. Bagi orang fasik, tempat mereka tak ada lain.
maka tempat mereka hanya layak sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Ini kita jumpa ayat ini di hari Jumaat dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-20, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama, sehingga akhir ayat. Maka disebutkan, dan ada pun orang-orang fasik, maka mereka ini, wa ammal ladzina, dan ada pun orang-orang fasiku, orang-orang fasik ini, fama'wahum, dan tempat mereka ini adalah an-nar. Maka mereka ini memang akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Tuan-tuan, orang-orang fasik, orang-orang munafik yang menipu dan seumpamanya, bagaimana kisah-kisah yang berlaku pada zaman sahabat Nabi SAW, pada Nabi SAW, bagaimana kerosakan isu-isu yang berlaku adalah disebabkan orang-orang yang fasik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebut sikit lagi satu hadis Nabi SAW. Imam Bukhari rahimahullah taala yang menjadi raja seluruh muhaddis. Maksudnya Imam Bukhari ni muhaddis, iaitu orang yang banyak menghafal hadis. Dia sebut, aku tidak mahu menyebut aib-aib orang dalam riwayatku kerana aku tidak mahu dikumpulkan oleh Allah dalam kelompok ahlul ghibah. Cenalah semua kesalahfahaman atau kesesatan, namun jangan mencela yang salah faham ataupun pelaku kesesatan. Tuan-tuan, apa maksudnya? Cenalah benda yang menjadi khilaf itu, bukan orang yang berkhilaf. Orang yang berkhilaf, perbezaan pandangan di kalangan manusia ini fitrah, tuan-tuan, ini benda biasa. Tetapi dengan kamu cela individu, yang kamu cela apa dia benda yang menjadi kesalahfahaman antara kamu. Tuan-tuan, satu kes saya dapat silap faham sikit je di kalangan ahli waris. Maka ahli waris ni, tuan-tuan, pecah pada dua tim. Ni anak-anak pecah pada dua tim. Saya datang dulu pada tim yang pertama, saya datang pada tim yang kedua, saya terangkan. Akhirnya mereka ketawa sendiri. Lah, kita salah faham dia rupanya. Jadi sebab itu, tuan-tuan, jangan cela pada individu. Bila ada sesuatu silap faham, salah faham, contohlah katalah isu ni tentang apa, tentang tanah. Jangan kamu duk pergi mungkin abang tu memang daripada dulu dia suka mencuri. Apa kaitan curi dengan tanah? Sebab tu jangan sebut begitu. Bila kita datangkan satu emosi pada begitu, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka bila kita tengok, oh, ini kita salah faham lah. Tapi itu tadi yang kamu dah mencela apa tadi, kamu dah marah adik tu tadi, kamu dah ungkit tentang kakak tu tadi, macam mana kedudukan? Itu dosa yang lain. Sebab itu disebutkan tadi, cenalah ke semua salah fahaman atau kesesatan, namun jangan mencela orang yang salah faham ataupun berlaku. Cenalah perbuatan maksiat, jangan mencela pelaku maksiat orang dia. Orang dia mungkin ada khilaf salah dalam kelakuan dia, maka cela perbuatannya itu. Cenalah kekafiran, dan namun jangan mencela orang kafir, kekafiran dia. Tapi jangan cela individu dia. Kadang-kadang kita ada kawan-kawan yang bukan Islam, yang juga dia mengamalkan budaya-budaya yang baik dalam ajaran mereka. Semua agama ada benda yang baik, tuan-tuan. Tak ada agama ada benda yang kamu kena mencuri tiap-tiap hari, tak ada. Cuma kita sebut bahawa kita bukan mencela individu, tetapi kita mencela kekafiran yang ada dalam diri para tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini ada manfaat perkara-perkara yang boleh kita ambil dan insya-Allah digunakan dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. صدق الله العظيم.